Pada Salam Baitullah pada tahun ini kita ada 7 segmen. Kepada Haji Nordin, adakah dikira sebagai kembangan terkini? Sedangkan kami ini jangan ke mana-mana. Yang paling unik sekali kita ada segmen Ibroh Haji. Anatomi Kaabah. Apa itu tanah haram? Abdul Rahman As-Sudais. Bermula daripada bahagian barat. Seolah kita berada dalam kapal angkasa Star Wars ni. Air ketika mengerjakan haji, mereka memulakan kerja Kita akan ambil muhasabah daripada tajuk dan topik yang akan dikupaskan oleh tetamu istimewa kita. bertaubat kepada Allah. Zaman segera semua orang berusaha ke arah itu. sebagaimana Ibunda Siti Hajar. Termasuklah perkara-perkara ini. Islam ni dia bersih daripada segala unsur syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan saya dalam Salam Baitullah pada 18 Julai hingga 1 Ogos jam 9 malam hanya di TV1. Dibawakan khas oleh Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bertemu kembali kita dalam rancangan Salam Baitullah yang dibawakan khas oleh Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Seperti biasa, tema kita bagi tahun ke-12 ini, usia Salam Baitullah iaitu 12 tahun, dengan temanya suatu kerinduan. Baiklah, tuan-puan yang dirahmati Allah, ramai yang tertanya-tanya, dah kenapa Ustaz Hafiz baca talbiyah ni? Rasanya macam duduk dekat Mekah. Memang tidak disunatkan pun untuk membaca talbiyah bagi mereka yang tidak berihram. Tetapi sebagai permulaan untuk saya maklumkan, topik kita pada malam ini adalah Labbaikallah, membicarakan tentang rahsia di sebalik talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Dan insya-Allah tetamu istimewa kita pada malam ini
bukan calang-calang. Suaranya cukup merdu. Subhanallah tuan-puan sekalian, insya-Allah beliau akan belanja kita sepotong ayat Al-Quran, dan di penghujung rancangan ini yang paling penting tuan-puan, beliau akan mengetuai bacaan doa. Seperti kita maklum bahawa negara kita hari ini dikejutkan dengan angka kes baru pandemik COVID-19 iaitu 39. Tuan-puan pernah dengar suara beliau? Subhanallah, berapa kali saya dengar suara beliau dalam bacaan doa meruntun jiwa sehingga menitiskan air mata. Guys, tunggu masanya sampai ke penghujung rancangan. Baiklah, para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan lihat sebentar siapakah pemenang kuis harian, dan terus kita akan memperdengarkan bacaan daripada qariah Johan Tilawah Antarabangsa, iaitulah qariah Farhatul Fairuzah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam Salam Baitullah, suatu kerinduan. Tuan-puan yang dirahmati Allah, subhanallah, suara merdu ayat-ayat yang dibacakan daripada surah Ali Imran 190 adalah ayat yang menceritakan tentang kehebatan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, penciptaan malam dan siang, pergantian langit, penciptaan langit dan bumi, semuanya adalah antara kebesaran Allah bagi mereka yang ulul albab, bagi orang yang berfikir. Siapakah ulul albab? Kita tak sempat nak bincang pada malam ini. Ianya adalah pada rahsia ayat dalam 191 dan 192. Baiklah tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita menanti-nantikan siapa tetamu istimewa kita pada malam ini. Yang saya sebutkan tadi, beliau adalah Al-Fadil Ustaz Muhammad Razi bin Muhammad Rajab. Tuan-puan, sama-sama kita saksikan. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur, Masya Allah. Ustaz, Alhamdulillah. Syukurillah. Alhamdulillah. Ustaz, kita 2 tahun lepas kita bersama dalam Salam Baitullah. Benar. Ya, dan dapat bertemu lagi. Alhamdulillah. Dan kita ucap terima kasih banyak Ustaz, antara orang kuat dalam Olive House yang menaja program kita. Bukan semua orang sebenarnya tuan-puan, banyak syarikat Islam di luar sana, tetapi yang membantu program-program TV ni perlu kita beri kredit, insya-Allah. Masya-Allah. Ustaz, saya bukan nak memuji apa Ustaz, tetapi diorang semua nanti diorang nak beat Ustaz. Tadi dah dengar suara qariah, kan, Johan Antarabangsa. Yeah. Kita nak dengar pula Johan Planet Ustaz. Sebab kita ni kat planet, saya tengok kat belakang. Betul. Diorang ni bawa kita ke planet mana saya pun tak tahu. InsyaAllah, Ustaz, mungkin boleh kongsikan sepotong yang Quran Ustaz, yang merdu suara Ustaz. Saya buat kawan-kawan Persatuan Tahfiz Selangor, kawan-kawan kami lah kita Ustaz, yang duduk dekat Mamat Tahfiz ni memang nanti ni bacaan Ustaz ni. Fadhal mashkurah. InsyaAllah. Reverb kasih naik sikit dulu. Reverb bagi naik, minta tolong. InsyaAllah min suratil Hajj ayat yang ke-27 insyaAllah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم. Allahu Akbar, Ustaz. Allah. Bergetar hati Ustaz. Astaghfirullah. Ini yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam suratul Al-Anfal. Wajilat qulubum. Allahu Akbar. Gementar hati-hatinya bila membicarakan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Taala. Ustaz, ya, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Taala, Ustaz, yang mana topik kita malam ini tentang labbaik Allah. Allahu Akbar. Ramai orang suka menyebut, dan suara labbaik Allah ni di mana-mana negara sama aja. Mungkin ada orang buat nasyid, tak ada, tapi tak ada orang sampai kat Mekah labbaik Allah dia buat nasyid, tak ada. Tapi lagunya sama aja. Sudah pasti ada rahsia di sebalik falsafah talbiyah. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sekali lagi kita doa kepada semua penonton yang budiman yang sedang menonton Salam Baitullah TV1 yang dibawa khas oleh Olive House. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lafaz talbiyah telah pun dialunkan tadi. Dan lagunya pun sama. Walaupun kita cuba untuk nak bawa lagu-lagu Arabiah yang lain, lagu Quraniah yang lain, semua akan mengalunkan benda yang sama. Betul. Pertama, sebelum kita masuk ke falsafah, maunya kita faham lafaz yang kita sebut itu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika. Hamba-Mu datang kepadamu ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut seruan-Mu ya Allah. Sebab ayat tadi yang kita bacakan daripada suratul Hajj tadi, ayat 27 tadi, wa'adzim finnas, ya, suruh manusia, panggil manusia, maka manusia menjawab labbaik Allah, kami datang, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, kami datang ya Allah. Allah. Lepas itu kita lihat lafaz itu tidak berhenti di situ. Dia kata labbaika la syarika laka labbaik. Labbaika la syarika laka. Ya Allah. Di situ kadang-kadang ramai yang tersasul. Kerana apa? Gementar. Betul. Kerana apa di situ? Kerana antara ruh yang ada dalam talbiyah ni ialah ruh talbiyah itu sendiri. Semangat menyambut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba datang. Hari ini Ustaz Hafiz jemput. Ya. Sebagai panel hari ini. Ya. Ya Allah, punya seronok datang tu daripada rumah tadi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini ya Allah bagilah segala apa yang kami rancangkan berjalan lancar. Allah. Begitu jugalah tetamu Allah yang disebut apa? Duyufur Rahman. Ustaz tadi rumah, maaf Ustaz, mencelah, rumah daripada yang Kedah ke daripada yang Bangi Ustaz? Daripada yang Bangi. Yang Bangi, alhamdulillah. Satu saja rumah. Ya, saya saja tanya. Ya Ustaz, silakan. Bagi malam ni kita bagi ceria lah Ustaz. Ya, ceria Ustaz, ceria. Masya-Allah, tak berapa hari lagi. Betul. Besok dah hari yang ke-8, hari tarwiyah ya. Tarwiyah dah. Jadi kita rindu Baitullahil Haram. Jadi jemaah-jemaah tu akan sebut labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah, kami datang bertemu denganmu, hamba-Mu datang bertemu denganmu ya Allah. La syarika laka, tiada sebarang sekutu bagimu ya Allah. Labbaik, kami datang bertemu denganmu. Apa yang mengganggu? Ya, apa yang jadi sebab kita kata ya Allah tak ada syirik, tak ada sekutu yang kami bawa bertemu denganmu? Karena innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dalam kita nak bawa diri kita ini pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh pun Allah Taala maujudun bila makan, ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahawa kita tahu bahawasanya Allah Taala itu innal hamda, segala puji-pujian jika dipuji kita balikkan pada Allah. Wan ni'mata, orang kata baguslah dapat pergi hotel pun dekat, nikmat kan? Betul. Semua hak engkau ya Allah. Wal mulk, dan juga
kekuasaan, pangkat, darjat tak ada lagi. Allah. Sebab itu kita pakai semuanya putih semua. Ya, walaupun malam ni kita pakai merah dan biru. Ya, tapi di sana pakaiannya putih walau dia seorang yang berpangkat tinggi, ya, daripada kerabat-kerabat diraja. Bahkan saya pernah bergurau dengan jemaah yang saya bimbing pada tahun 2010, masih segar. Alhamdulillah Ustaz, pengalaman bersama dengan jemaah haji umrah ni dah hampir 11 tahun. Subhanallah. Dari 2009, masya-Allah nikmat. Saya gurau, saya kata, Pak Engku, macam mana besok kita nak pergi? Besok ni maksudnya 8 hari bulan, besok lah hari tarwiyah, hari tarwiyah. Dah siap ke? Saya usik dia. Siap apa Pak Ustaz? Kata dia. Ya, kain ihram. Dah siap. Saya tanya dia warna apa? Dia kata warna putih Ustaz. Saya sedikit usik. Tak nakkah pakai yang warna kuning, warna diraja? Allah Ustaz, dia menangis Ustaz. Allah yarhamu, dia dah kembali ke rahmatullah. Allah. Saya peluk dia, saya pula menangis. Allah. Dia kata, Ustaz, saya tahu Ustaz hanya nak mengusik saya. Tapi tahukah Ustaz bahawa saya dan Ustaz di sini kita sama. Allah. Wal mulk, tak ada beza. La syarika lak. Tak ada sebarang sekutu bagi engkau ya Allah. Labbaik, kami datang bertemu dengan engkau ya Allah. Diulang-ulang ya. Jadi yang kedua itu dia ada ruhul ibadah. Falsafah yang kedua. Kita bawa ruh yang mana bila kita sampai di Baitullahil Haram, setengah orang dia kata yang ni sunat-sunat lah. Tak, kita upgrade. Ustaz Hafiz, kita upgrade daripada amalan sunat tu untuk diri kita, kita jadikan dia satu benda yang aku mesti buat. Tawaf sunat, aku mesti buat. I'tikaf sunat, aku mesti buat. Baca Quran sunat, aku mesti buat. Dan yang ketiga, dia bawa ruh tadhiyah. Ruh apa? Pengorbanan. Ruh pengorbanan. Ustaz, antara apa yang dibicarakan oleh para ulama radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka kata apa? Antara banyak-banyak perbelanjaan kita kena berkira-kira sikit Ustaz nah. Betul. Tak ada yang boleh saraf lebih-lebih, tak boleh tabzir, tak boleh. Tapi kecuali perbelanjaan untuk mengerjakan ibadah haji. Yang itu Allah Ta'ala janji apa? Tijaratun lan tabur. Allahu Akbar. Ustaz, subhanallah, saya tertarik tadi kisah yang Ustaz kongsikan dengan Pak Engku tadi. Saya pernah juga berdialog dengan beberapa Pak Engku yang level. Allah. Saya 2010 tu saya pergi Ustaz. Masya-Allah. Saya pun bawa jemaah juga. Jadi Ustaz, tapi yang saya berbeza Ustaz. Ustaz tahu siapa saya? Masya-Allah. Oh, saya tercabar Ustaz waktu tu. Saya tak apa kenal, saya kata, "Maaf Haji, tak kenal. Saya ni." Dia sebut nama Ustaz, kita menggeletarlah. Saya nak Puan Sri sekarang juga. Puan Sri tak datang-datang. 3 hari baru balik hotel Ustaz. Kadang-kadang mulut kita tak memahami falsafah haji itu. Ustaz, kita nak pergi pada soalan kedua. Yang mana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi yang kata Rasulullah SAW, ayyul hajju afdal qala al-ajju wa thajju. Iaitulah haji yang terbaik itu yang menyaringkan ucapan talbiyah dan menyembelih binatang kurban. Sebab kita tengok jemaah ni Ustaz, kita bawa jemaah ni mula-mula semangat naik bas, labbaik Allahumma labbaik, macam nak tercabut kain ihram tu. Kan? Yang jemaah wanitanya pun sepatutnya wanita slow, dia pun semangat juga. Tapi Ustaz tak sampai 5 minit. Lepas tu Ustaz lah seorang diri, kita toleh-toleh semua tidur rupanya. Allah. Macam mana yang dimaksudkan dengan menyaringkan ucapan talbiyah Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan ni kalau di peringkat sekolah kita panggil soalan kebat. Mahiran berfikir aras tinggi nak jawab ni ya. Aduh. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi bila ditanya begitu dalam riwayat Imam Tirmizi, Abu Isa At-Tirmizi radhiyallahu taala anhu dalam jami' dia, maka dia naqalkan Nabi kata al-ajj. Apa dia? Menyaringkan suara. Kenapa ya? Kerana dia merupakan satu ikrar. Satu ikrar. Bila kita kata ikrar tu bil lisan. Bila kata bil lisan tu bis saut. Tak boleh tak bunyi. Kamit macam tu tak boleh ya. Walaupun talbiyah itu di sisi mazhab kita kalau di Malaysia ini mazhab Syafi'i, sunnah yang sangat muakkadah dituntut, dia tak sampai wajib. Ya. Jadi kita bicara ikut school of thought kita lah ya. Jadi walaupun begitu hadisnya kata sunnah untuk dia angkat suara. Untuk memujuk yang kedua apa dia? Qalb dia. Jadi kita ni kalau kita rindu, kita ingat sesuatu tersentuh di kalbu kita, apa kita sebut? Kita mulut kita. Kan? I love you. Contoh Ustaz. Rindu. Jangan simpan dalam hati lama-lama. Rindu dekat Baitullah. Betul. Allahu Akbar, rindu Baitullah. Bila rindu Baitullah tu disebut di lisan ni, dah sampai kat sini sebenarnya. Allah. Yang ketiga bil fi'l, perbuatan kita. Perbuatan. Bila kita sebut tu, dia datang dengan semangat. Hamasah tu. Dia masya-Allah tabarakallah nasyat. Tak ada orang sebut
jom gitu je kan. Tak ada gitu. Jadi bila kita sebut labbaik Allahumma labbaik, saya pernah sebelah saya 2010 juga. Jemaah-jemaah saya ni saya suka bergurau. Kerana apa? Merekalah ayah, merekalah ibu, merekalah kakak, merekalah abang, merekalah adik, bahkan mereka tu ada yang pangkat sebaya dengan kita. Ya. Jadi satu orang tu dia berpangkat meja waktu tu. Saya labbaik Allahumma labbaik, dia sebelah labbaik Allahumma labbaik. Saya berhenti. Jemaah belakang pun berhenti. Kata, "Ustaz, kenapa Ustaz?" Kejap. Saya pun bisik meja. Kawat macam mana kawat? Kawat, kenapa kawat? Keluarkanlah suara tu. Al-Hajj. Keluarkan suara tu. Kita sekarang sedang berjalan nak tuju Baitullahil Haram. Lepas tu Ustaz, saya pula naik gerun. Macam mana Ustaz? Lebih kurang? Lebih kurang. Innal hamda wan ni'mata lakawal. Orang keliru. Siapa sebenarnya mempelai? Kalah Ustaz dah. Kalah dah Ustaz. Sebab apa? Hadir. Benda tu hadir dalam diri dia. Dah sampai ini yang sebut zauq Ustaz. Zauq bukan zauq yang lain tu. Zauq ni maksudnya dah sampai menjiwai. Ya? Dia telah pun sampai ruhnya itu terdidik. Maka tubuh badannya pergi. Semuanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ketika kita memahami haji kita ni Ustaz, ya betul. Ustaz Hafiz ya, dan penonton yang budiman sekalian, Hajjul Islam. Ya. Kita buat haji ni haji Islam. Lalu orang akan tanya, apa pula Ustaz? Ada haji kafir ke? Kerana pada zaman jahiliyah, ya, mereka meneruskan haji yang dibawa oleh Nabi besar Sayyidina wa Maulana Ibrahim alaihissalatu wassalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Tetapi mereka telah merosakkan ibadah itu. Bahkan di kalangan mereka ada yang bernyanyi-nyanyian waktu bertawaf, ya. Tapi jemaah nak bagi tahu semua yang sedang menonton, talbiyah tersebut ketika tawaf tak ada dah. Tapi kadang-kadang kita lihat di kaca, di layar media elektronik kita, dia tunjuk orang sedang bertawaf, audio belakang tu talbiyah kan. Jadi setengah orang dia nak baca waktu tu. Sebenarnya di situ tak sunat dah. Tak sunat, sebelum masuk pintu bab Masjidil Haram. Jadi apabila kita baca benda tu sebenarnya disuruh kuat, dia akan bawa kita tinggalkan benda-benda yang dimaksudkan dengan at-takathur. Ya, pada waktu itu tak ada lagi. Saya selalu pesan, kadang-kadang saya gurau, saya kata, how many stars you have on your shoulders, both. How many salutations you have now. The angel in this holy land will never recognize you except you come here and be a servant of Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa Inggeris broken Ustaz. Tapi kerana Allah. You can continue please. Baik balu aja Ustaz. Ya betul. Lama-lama dia orang tanya belajar kat mana Ustaz, broken sangat nampak ya. Masya-Allah tabarakallah. Jadi yang kedua Ustaz, sebelum nak kedua Ustaz. Yang kedua. Sebab kita ada perkongsian yang dinanti-nantikan oleh tetamu kita dan juga seluruh masyarakat Malaysia kita, iaitu ibrah haji. Masya-Allah. Yang mana ibrah haji ni Ustaz yang akan dibawakan oleh Ustaz Hariri dengan segmen yang berbeza-beza, topik berbeza-beza. Masya-Allah. Dan sekarang ni namanya telah dimasyhurkan dengan Abang Yi, Abayi. Sama-sama kita saksikan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kalau tengok muka saya, mestilah kita nak kongsi tentang info menarik ibrah haji dalam Salam Baitullah 2020. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada tim grafik RTM yang telah menyediakan begitu cantik infografik untuk santapan kita bersama. Baik, kali ini kita akan berkongsi, kalau saudara pernah ingat, saya pernah berkongsi tentang anatomi Kaabah dan kita pernah bercakap tentang Hajarul Aswad, Hijr Ismail, kelambu Kaabah, dan hari ini ada satu lagi ikonik di dekat dengan Kaabah, iaitulah dikenali sebagai Maqam Ibrahim. Dan Maqam Ibrahim ini ramai orang terkeliru. Mereka ingatkan bahawa ini adalah lokasi kubur Nabi Ibrahim, tetapi ia adalah satu tempat, iaitu batu di mana dijadikan tempat berpijak Nabi Ibrahim ketika membina Kaabah. Batu ini antara mukjizat Nabi Ibrahim. Diriwayatkan batu yang keras menjadi lembut sehingga membentuk tapak kaki Nabi Ibrahim.
Dan batu ini dijadikan ataupun digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berdiri bagi melengkapkan bongkah-bongkah batu Kaabah. Dan apabila Nabi Ismail menghulurkan bongkah itu kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim memijak di atas tempat tersebut bagi menyusun bongkah-bongkah tersebut bagi membina Kaabah ataupun Baitullah. Dan jarak di antara Kaabah dengan makam Ibrahim kurang lebih 14 meter. Dan ukuran makam Ibrahim sedalam 9 cm dan 10 cm dengan ukuran panjangnya adalah 22 cm. Dan lebarnya pula adalah 11 cm. Dan sekarang ini bentuk ataupun batu makam Ibrahim itu telah diikat dengan perak dan dibuat kandang besi berupa sangkar burung. Dan bagi jemaah haji dan umrah adalah sunat bagi jemaah setelah selesai 7 pusingan tawaf, mereka menunaikan solat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Dan inilah yang dilakukan oleh para jemaah haji dan umrah. Mungkin sebelum ini kita pernah tawaf dan melihat makam Ibrahim ini. Hari ini kita mengetahui sejarah dan sedikit info berkaitan dengan makam Ibrahim. Bolehlah para yang sedang menonton pada waktu ini, Pak Long, Mak Long, Pak Ngah, Mak Ngah, boleh berkongsi pula pengalaman anda ketika mana tawaf dengan anak dan cucu yang sedang menonton Salam Baitullah. Mudah-mudahan kerinduan itu sampai kepada kita. Jumpa lagi dalam Salam Baitullah segmen Ibrah Haji pada segmen akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Mulakan hari keluarga anda dengan buat selamat. Ramai tanya, apakah rahsia nenek kekal ligat? Ini sebenarnya rahsia nenek dan keluarga kekal bersemangat. Dengan pati minyak zaitun asli Olive, sesudu pagi dan malam. Sesudu nikmat, sebesar manfaat. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam Salam Baitullah, suatu kerinduan yang dibawakan khas untuk anda Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Kepada mereka, ibu ayah, pakda, makda yang baru bersama dengan kita, topik kita pada malam ini Labbaikallah. Kita nak bicara tentang rahsia talbiah dan bersama dengan kita adalah Ustaz Rozi Reja. Ustaz, tadi Ustaz terhenti tadi kehebatan tentang talbiah tadi Ustaz. Minta sama Ustaz. Baik. Jika kita lihat dari Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat yang ke-97 yang hafaz bagus macam Ustaz Hafiz kita. Masya-Allah ya. Orang kuat pitas kita ni. Allah Taala sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allahu akbar. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada seluruh manusia untuk bergerak menziarahi Baitullahil Haram. Haji itu maksudnya ziarah. Kita dah bicara sebelum ni kan. Man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa mampu untuk sampai kepada dia, pergi. Tapi di celah-celah itu ada yang mampu tapi ingkar. Maka kata Allah, wa man kafar. Barang siapa nak ingkar, maksudnya nak melawan, nak kufur dengan nikmat aku beri, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Maka ingat, sesungguh-sungguhnya Allah Taala itu maha kaya daripada segala-galanya yang ada di semesta alam ini. Dan ingat, talbiyah itu disuruh Nabi kuatkan suaranya kerana malaikah menjawab talbiyah kita.
Ya, jadi ketika kita kata labbaik Allahumma labbaik, malaikat kata labbaika wa sa'daika. Kita bawa bekalan yang halal, ya, rezeki yang halal, kita cari kain ihram yang halal, daging tayyib, bekalan makanan yang lupa halalun tayyib. Kemudian mereka yang talbiyahnya datang daripada kalbu yang tiada keredaan, ya, datang dengan na'udzubillahi min dzalik, wang yang hasilnya haram. Maka malaikat juga menjawab la labbaika, tak ada selamat datang untuk engkau, wala sa'daik, dan tiada kebahagiaan untuk engkau. Dan yang kedua, bila Nabi kata berkorban, buat korban. Korban ini satu manifestasi cetusan daripada paling dalam lubuk kalbu kita itu untuk kita, bahasanya, ya, menghilangkan keinginan kita segala materi dunia. Ya, sebab itu bila Allah Taala kata fasalli li rabbika wanhar, perintah untuk salat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mufassir ada juga mengatakan fasalli li rabbik itu ialah salat Idul Adha. Tak apa, kita tidak menghilangkan maksud yang asal, cuma kita memperluaskan hingga makna itu kita dapat tadabbur kalbu kita. Wanhar, betul kamu menyembah Allah dengan seluruh anggota tubuhmu, dengan kalbumu, ya, dengan lafazmu, iqrarmu. Wanhar, tumpahkanlah darah. Allahu Akbar. Ya? Sebab apa? Kalau kita lihat falsafah Haji Ibrahimiyah, ini, ya. Ustaz, kalau kita, maaf saya, kalau kita lihat di gambar sekarang, ini adalah gambar terkini, Ustaz. Tak ada orang yang menunaikan umrah, melainkan hanya petugas-petugas yang berada di sana membersihkan, meletak minyak wangi. Ini yang terkini ni. Terkini sekarang, Ustaz. Subhanallah. Masya-Allah, rindunya dia menyapu udnya. Menyapu ud. Sebab itu kita dalam larangan ihram, sama ada umrah ataupun haji, kita dilarang menyentuh Baitullahil Haram. Sebab apa? Baitullah, dinding-dindingnya diwangikan. Antara larangannya berwangi, menyentuh wangian dan sebagainya. Kita lihat sekarang tu ialah Ruknul Yamani. Sekarang Ruknu Hajaril Aswad. Hajar Aswad. Masya-Allah, rindunya, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, tahan ni, tahan. Kalau tidak, lagi tak boleh teruskan rancangan. Dan musim haji, untuk makluman penonton yang budiman, kita akan lihat Baitullah itu dia diputihkan. Balik. Kenapa, Ustaz? Ya, kerana tanda ihram. Tanda ihram, maksudnya kalau bahasa orang kampung, saya orang kampung, orang Hulu, nenek saya dulu yang ajar banyak manasik haji ni, dia kata Baitullahil Haram pun pakai ihram. Sedangkan sebelum kain kiswah hitam itu digunakan, Baitullahil Haram dipakaikan dengan kepelbagaian warna. Betul. Jadi di luar sana saya yakin banyak penonton yang belum tersebar lagi maklumat ini. Kita share, kita komen, kita like sebanyak-banyak di FB dan sebagainya, dan masukkan dalam grup WhatsApp ni, jom tonton Salam Baitullah ni. Ini maklumat yang kita lihat sekarang apa dia? Arafah, Ustaz. Masya-Allah, Arafah. Tak ada orang pun yang boleh ziarah ni sekarang. Dan kita sekarang ni lihat apa Jabal Rahmah tadi. The Mount of Rahmah, the Mount of Love. Masya-Allah. Di situlah antara riwayat menyatakan bertemunya Sayyidina Adam dengan Sayyidatina Hawa alaihi wassalam. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi yang kita lihat ini laluan, ya. Masya-Allah, tabarakallah, sunyinya, Ustaz. Tak ada siapa, Ustaz. Ya Rab, ya Rab, ya Allah. Mintai mata, Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dia di situ, ya, laluan yang kita tak akan sesat, insya-Allah. Dan sekarang ini kita boleh guna banyak gadget yang boleh pakai. Kalau kita lihat kenapa ada orang yang dia sendiri nak sembelih korban. Kenapa? Ya, kenapa? Dia minta dekat tukang sembelih tu nak sembelih. Walaupun kadang ada kekangan dan larangan tertentu, kita patuhi. Yang ni kita patuhi undang-undang yang dibuat oleh penjaga dua tanah haram ini di Arab Saudi, sebab nak menjaga maslahah kita. Pun begitu, tetap ada yang pujuk untuk dia sendiri sembelih, sebab dia nak rasa. Nabi SAW yang Nabi sebut ni, ya, haji paling afdal ni, Nabi berkorban 100 ekor unta, Ustaz Hafiz. Allahu Akbar. 100. 63 ekor unta Nabi sembelih sendiri. Allah. Habis 63 sembelih, Nabi panggil, ya Abul Hasan. Ya Abul Hasan, iaitu sepupu dia, menantu dia, sahabat dia, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah. Dia kata, baki kau sembelih. Maka lagi 37 disembelih oleh Sayyidina Ali. Ketika itu antara sahabat-sahabatnya, antaranya Sayyidina Abi Bakar bin Abi Quhafah radhiyallahu taala anhuma, dia dapat satu signal. Nabi boleh saja sembelihkan dengan selesai. Sebab unta ni sembelih bukan kena baring, Ustaz.
Tak, ya. Dia akan angkat kepala dia sampai, maka tukang sembelih tu bismillah Allahu akbar terus. Rupa-rupanya di situ nak bagi tahu bahawa tanda-tanda awal alamat umur Nabi wafat 63 tahun daripada sebahagian riwayat. Maka sebab itu afdal haji itu mereka yang buat udhiyah. Udhiyah ni pun datang daripada perkataan kita buat ibadat itu pada waktu duha sebenarnya. Ya. Dan ingat ni nak masuk dah ni ya. Jangan sembelih sebelum selesai salatul Eid. Paling cantik sekali dah orang selesai khutbah apa semua. Ni dia kelang-kelibu nak sembelih subuh-subuh dia waktu duha. Sebab itu salatul Eid, Aidul Adha, bukan Aidul Fitr, Aidul Adha, sunnahnya ialah tidak makan dahulu. Aidul Fitr makan dahulu kan. Aidul Adha ni kita pergi solat dahulu, balik makan. Dan makan yang elok ialah menjamah daging korban itu. Allah, Ustaz, kita ada soalan daripada FB. Saya. Daripada Permaisuri Hati. Amboi. Masya Allah. Saya tak tahu dia tanya soalan kat Ustaz dah. Ustaz, Permaisuri Hati bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Berkaitan dengan ungkapan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ada hamba Allah pernah berkata, tidak boleh bertalbiyah jika berada di Malaysia. Sejauh mana kebenarannya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Perkataan tidak boleh itu kita sebut keterlaluan sangat, rigid sangat, ya. Apatah lagi kalau kata tak boleh itu sampai dalam kursus-kursus asas haji. Kita nak belajar. Nak belajar pun tak boleh. Kenapa ni tak boleh, ni tak boleh, ni bukan perjalanan. Tak. Itu mungkin satu faham yang malam ini ya kita tengok Salam Baitullah ni kita perbetulkan. Betul. Dia yajuz. Dibolehkan, tak ada masalah. Cuma yang tak dibolehkan jika dia jadikan kalimah talbiyah itu lahwun walaibun. Dia gurau-gurau senda, main-main, buat benda-benda lara, tu tak boleh. Tapi jika dia nak fasihkan lidahnya, ya, nak fasihkan lidahnya. Ini ketika lepas niat baru duduk selok dia mana berterabu, menyebut macam Datuk Kazi yang sebut semalam, baik tak baik, baik tak baik, tersasul-sasul. Itu yang dia orang gurau tu lah, baik gurauan ini gurauan walaupun gurauan kadang-kadang pedih juga. Betul. Dia kata jangan sampai nanti kita tersasul sebut labbaik Allahumma labbaik, lebay baik kadang-kadang tak baik. Jangan macam tu. Betul, jadi di Malaysia inilah waktunya, tempatnya untuk kita fasih. Untuk kita lancarkan praktis. Bahkan saya kalau mengajar kursus-kursus umrah, saya minta ni bukan nak jangan sesat, jangan salah faham juga. Di rumah tu kalau boleh tubeless. Tubeless Ustaz. Tubeless kan di rumah tu, pakai kain ihram, pusing je dalam rumah tu. Praktis. Nanti jiran akan telefon Jakim, Pahal jiran saya ni kan, bagi tahu kata latihan. Setengah orang dia bila pakai kain ihram tu, dia berjalan terjinjit. Kita kata kenapa ni? Takut Ustaz, takut. Padahal baladun amin. Allah. Negeri yang Allah Ta'ala amin. Janji keamanan, ketenteramannya. Dan orang yang talbiyah ni sebenarnya ruh dia sampai dah. Sampai dah. Dia tidur malam tu, dia mimpi telah tawaf. Allah. Mimpi telah kucub Hajarul Aswad. Mimpi telah sa'i baina Safa wal Marwah. Mimpi dia telah tahallul Ustaz. Ya. Sebab itu hadirin rahimakumullah, ketika Sidna Ibrahim alaihissalatu wassalam dia kata, aku tinggalkan keturunan aku ni duduk biwadin ghairi dhi zar'. Allah. Satu tempat yang tak ada sebarang tumbuhan, ya. Dan dia mohon pada Allah agar orang yang datang ke sini, ya, kalbu mereka itu terasa kasih belas. Masya Allah, tabarakallah. Kita kena faham dalam talbiyah itu ada apa? Adanya Hajar dalam tu alaihissalam. Ya? Ustaz, sebelum kita pergi lanjut, kita nak bertanya tentang persiapan Ustaz. Persiapan dia. Sebab kalaulah contoh Ustaz, kita nak pergi ke London contohnya. Kita nak bekerja atau nak bawa bisnes Ustaz, persiapan rapi, laptop, iPhone, semua standby. Tapi orang nak pergi haji ni dia ada persiapan Ustaz. Macam-macam persiapan Ustaz, tapi sebelum Ustaz nak jawab, kita nak berehat sebentar. Kepada para penonton, jangan ke mana-mana. Kita akan berehat sebentar bersama dalam Salam Baitullah, suatu kerinduan yang dibawakan oleh Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Allahu Akbar. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Mulakan hari keluarga anda dengan Buat Selamat.
Dengar. Ramai tanya, apakah rahsia nenek kekal ligat? Ini sebenarnya rahsia nenek dan keluarga kekal bersemangat. Dengan parti minyak zaitun asli Olive, sesudu pagi dan malam. Sesudu nikmat, sebesar manfaat. Olive House, sesudu nikmat, sebesar manfaat. Wadi yang dikenali sebagai lembah atau sungai yang berada di Madinah ini biasanya kering sepanjang tahun. Ia hanya bertakung dan dilimpahi air ketika musim hujan yang berlaku dalam waktu amat pendek, kebiasaannya sekitar 5 hari sahaja dalam setahun. Terdapat banyak wadi di Madinah, namun Al-Aqiq paling masyhur kerana ia terpanjang di wilayah Hijaz. Terdapat peristiwa yang berlaku di wadi ini ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu baginda pernah bersolat di dalamnya sewaktu dalam perjalanan untuk mengerjakan haji. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam Salam Baitullah, suatu kerinduan yang dibawakan khas untuk anda oleh Olive House, sesudu nikmat, sebesar manfaat. Tuan-puan, banyak sebenarnya manfaat apabila kita makan sesudu daripada Olive House. Baiklah, kita nak bersama dengan tetamu kita, iaitu Haji Izham yang merupakan wartawan Haji Salam Baitullah pada 2011, 12, 13. Sebenarnya beliau ada semalam. Tapi beliau ada lagi hari ini sebab ada satu perkongsian menarik yang mana beliau dapat berjumpa dengan salah seorang satu-satunya pemegang kunci Kaabah. Subhanallah, saya cukup jealous benar. Assalamualaikum Haji Izham. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz Hafiz. Ya, macam mana boleh ceritakan perkongsian tersebut? Okey Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2011, 2012, 2011 kemarin kita dah bercerita tentang perkuburan Baqi' dan juga pengkebunan Baqi', dan 2012 alhamdulillah saya bersama-sama dengan kru Salam Baitullah pada ketika itu, Haji Shah Ibrahim, Haji Aris, juruteknik kita Haji Wan Jeffrey, dan wartawan kami Wan Lokman Muhammad Fisul. Kami bersama-sama dapat menyertai ataupun menghadiri majlis penyerahan kiswah Kaabah yang baru. Seperti yang kita ketahui, kiswah Kaabah akan ditukar pada setiap hari Arafah tiap-tiap tahun, dan sebenarnya kita bukan membuat liputan tentang penukaran kiswah Kaabah itu, tetapi kita membuat liputan mengenai dengan penyerahan, majlis penyerahan kiswah Kaabah yang baru di kilang pembuatan kiswah itu, dan majlisnya berlangsung cukup ringkas dan juga padat, dan di situ alhamdulillah kami dapat bertemu dengan tokoh-tokoh agama, termasuk antaranya adalah Imam Masjidil Haram, Syekh Abdul Rahman Sudais. Di situ kami dapat bersama-sama dengan beliau dan menemu bual beliau. Dan pada 2013 alhamdulillah sekali lagi kami dapat menyertai majlis penyerahan kiswah Kaabah itu, dan seterusnya kira-kira pukul 12.30 tengah malam waktu Arab Saudi, kami dipelawa oleh pemegang kunci Kaabah ke rumah beliau, dan di sana kami dapat melihat sendiri kiswah dan juga kunci Kaabah yang diamanahkan kepada waris ataupun Syekh Saleh Al-Shaibi ni yang memegang kunci Kaabah ini. Jadi itu pengalaman 2011 dan juga 2012 dan juga 2013. Jadi pada malam ni kita nak terus saja ke Tanah Suci. Kita mendapat maklumat bahawa kita dapat salah seorang jemaah Malaysia yang terpilih untuk menunaikan ibadah haji untuk kali ini, iaitu Ustaz Mustafa Muaz bin Muhammad Masruh,
Jadi sama-sama kita saksikan apa kata beliau. Kerajaan Arab Saudi lakukan melalui bawah Khadimul Haramain, pelayan kedua tanah suci Raja Salman bin Abdul Aziz hafizahullah. Beliau mensponsorkan atau mempercumakan bagi semua yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Jadi bermula pergerakan daripada Madinah ke Mekah, kami disponsor dengan kapal terbang. Kemudian di Mekah kami ditempatkan di Hotel 5 Bintang. Seterusnya nanti ketika di Mina, kita akan ditempatkan di apartmen yang bersebelahan dengan tempat jamarat. Lalu di Arafah pula kita akan ditempatkan di satu perkemahan yang agak luas, yang mana jarak antara satu dengan orang lain tu berlaku ada penjarakan sosial. Begitu. Jadi kami sangat bersyukur dan semoga Allah SWT panjangkan umur Raja Arab Saudi untuk kekal memerintah dalam aman dan sejahtera. Biasanya kos tempatan lebih kurang daripada 3,000 ke 10,000. Itu untuk yang dalam Arab Saudi. Tetapi semestinya apa yang kami rasakan sekarang ni jauh lebih mahal lah daripada yang 10,000 yang biasanya diberikan kepada jemaah haji daripada Arab Saudi. Jadi kalau kita ikutkan saja untuk apartmen tu, biasanya mereka yang membayar RM200,000, itulah yang boleh duduk dekat area-area sana. Jadi kami bersyukur sangat-sangat kepada Allah SWT yang telah memberikan kami peluang untuk merasakan perkara sebegini rupa. Berkenaan dengan pergerakan pada esok hari, bermula pada pukul 5 pagi, kami setelah solat subuh, kami akan berkumpul di lobi hotel. Kemudian kami akan dibawa ke miqat yang paling dekat di Taif, iaitu Qarnul Manazil. Setelah mana daripada Taif, kami menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sa'i dan tawaf dan sa'i. Lalu kami bergerak menuju ke Mina dan di sanalah kami menunggu untuk bermalam di sana. Barulah hari keesokannya kami bergerak menuju ke Arafah. Begitu. Alhamdulillah, Ustaz Mustafa Muaz bin Muhammad Masruh yang terpilih untuk menunaikan ibadah haji untuk tahun ini. Jadi kalau kita tanya perasaan beliau, itulah kita sendiri pun boleh menjawab. Tetapi apakah amalan beliau dan juga apakah rutin harian beliau hingga terpilih sebagai jemaah haji untuk tahun ini. Dan seterusnya kita bersama-sama dengan tetamu kita langsung dari Tanah Suci, iaitu Ustaz Zaki Misbairi, pelajar Malaysia di Mekah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, kedudukan Ustaz, lokasi Ustaz di mana ketika ini? Okey, sekarang saya berada di Aziziyah, di depan Universiti Ummul Qura, kampus Aziziyah, dan bersebelahan dengan saya ialah dipisahkan dengan sebuah bukit dengan Mina. Okey, masya-Allah. Kalau di kebiasaannya di Aziziyah ni ketika ni memang agak sibuk Ustaz. Tapi ketika ni macam mana gambaran dia, keadaan sekarang ni? Jadi sekarang gambaran di Aziziyah ni sangat-sangat kita kata lengang, berbeza dengan tahun-tahun sebelum ni. Jika tahun-tahun sebelum ni, kawasan Aziziyah ni penuh dengan jemaah haji, sama ada jemaah haji luar negara, Pakistan dan sebagainya, yang hotel ni agak jauh daripada Masjidil Haram, dan juga pakej-pakej swasta yang menempatkan jemaah haji mereka di Aziziyah supaya dekat dengan Mina, boleh berulang-alik dan sebagainya. Namun pada tahun ni sangat-sangat sunyi dan kita rasa sangat-sangat berbeza banding tahun-tahun sebelum ni. Dan sekarang ni waktu pun agak mendung, dan 2-3 hari ni mendung suasana di sekitar Mekah Mukarramah. Nampak berangin di belakang tu. Ustaz, satu lagi dikabarkan Ustaz ada ke Taif sebelum ini. Jadi boleh Ustaz ceritakan gambaran di Taif sewaktu kunjungan Ustaz ke sana? Jadi dalam minggu lepas saya pergi ke Taif. Ya, selepas di sini PKP bermula lebih awal berbanding Malaysia. Jadi anak-anak saya pun dah lama tak keluar, lebih kurang hampir 4 bulan tidak keluar ke rumah. Jadi saya ambil peluang untuk pergi ke Taif. So Taif ni cuaca yang sangat baik, tempat yang sangat sejuk, sangat serupa untuk beristirahat dan mengingatkan kita pada Malaysia. Sebab suasana dia pokok dia macam Cameron Highland. Macam tu. Okey Ustaz, kalau di Sabah tu macam di Kundasang Ustaz. Okey Ustaz, satu lagi, Abraj Janadriah, iaitu pusat operasi haji setiap tahun. Jadi kita pun macam petugas-petugas haji bertugas dan juga tinggal di sana. Jadi boleh Ustaz gambarkan keadaan dia ketika ini Ustaz? Okay, beberapa hari lepas saya pun pergi ke Abraj Janadriah. Asalnya saya nak buat live dari sana. Namun sebab Abraj Janadriah agak berdekatan dengan Masjidil Haram, jadi banyak polis yang menjaga dan agak tak sesuai. Dan Abraj Janadriah sangat sunyi, cuma
penjual-penjual yang ada di sekitar Belajar Nadiah masih menanti pelanggan-pelanggan walaupun tiada tapi masih membuka kedai, dan mereka bila menampak saya je datang situ dipanggil Malaysia bagus. Nak tunjukkan mereka rindu dengan orang-orang Malaysia yang membeli tanpa kira waktu. Okey Ustaz, setakat itu dulu yang dapat kita berbual untuk program Salam Baitullah Khabar Tanah Suci untuk kali ini. InsyaAllah kalau ada masa, ada ketika nanti kita akan bersama-sama lagi. Dan penonton-penonton untuk Salam Baitullah, kita berhenti rehat seketika. Kita jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Mulakan hari keluarga anda dengan Buat selamat! Ramai tanya, apakah rahsia nenek kekal ligat? Ini sebenarnya rahsia nenek dan keluarga kekal bersemangat. Dengan pati minyak zaitun asli Olive, sesudu pagi dan malam. sesudu nikmat sebesar manfaat. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam Salam Baitullah, suatu kerinduan yang dibawakan khas untuk anda oleh Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Allahu Akbar. Kita dapat lihat tadi wartawan kita iaitu Haji Izham yang dapat berjumpa dengan seorang pemegang amanah kunci Kaabah yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW dengan Bani Syaibah. Betul Ustaz? Betul Bani Syaibah. Ustaz, kita ada soalan Ustaz daripada penonton. InsyaAllah. Ya, penonton daripada Abdul Razak Hashim. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya tentang talbiyah. Jika semasa bertalbiyah saya bernasyid macam nasyid Raihan. Ustaz, saya nak cuba Ustaz buatkan Ustaz macam mana bunyi dia Ustaz. Saya pun lupa dah ni. Ustaz Hafiz saja mengusik kita. Lebih kurang ginilah. Lebih kurang Ustaz. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Gitulah kurangnya. Awal tadi tu dia sumbang. Jadi persoalannya boleh ke orang pergi sana talbiyah itu? Baik. Lafaz talbiyah ini tidak ada satu larangan untuk kita mengalunkan dengan segala jenis teknikal yang kita mampu, silakan. Ya, kita nak buat mendatar boleh, nak buat dengan lagu boleh. Bahkan ketika kita bawa jemaah dalam bas tu, takut jemaah tidur yang kita bincang tadi, perbanyakkan lagu yang terbaik kita bawa dengan lagu-lagu Quraniyah. Ya, macam apa nama Ustaz Hafiz bawa di awal tadi tu. Dia menyentuh kalbu kita. Jadi no problem, ya juz. Mana boleh Ustaz. Ustaz, kita nak pergi soalan yang kita tangguhkan tadi. Persiapan Ustaz. Kalau kita nak buat apa juga urusan, kita bersiap dengan persiapan yang cukup rapi. Lebih-lebih lagi nak kahwin Ustaz. Adik saya baru kahwin minggu lepas. Baru Sabtu ni. Wih, kelang kabut Ustaz, persiapan dia, barang dia. Ya, PKP kan, takut akad nikah pula dekat dalam dekat dalam pejabat agama. Tapi poinnya persiapan nak pergi haji ni Ustaz. Kita mungkin dah maklum tentang duit, tentang ilmu, tapi kesihatan Ustaz. Ramai orang lupa. Ramai orang tak jaga Ustaz. Lebih-lebih lagi saya, maaf Ustaz, saya sendiri apabila masya-Allah tabarakallah dengan Olive punya produk, kita rasa Allah memang luar biasa Ustaz. Dia ada apa kehebatan yang mungkin ada makanan-makanan tambahan yang kita perlu bersedia sebab suasana berbeza. Kalau sejuk sangat, panas sangat kat Madinah. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pengalaman saya, Allah Ta'ala bagi peluang dari 2009 sampai tahun lepas berhaji kita kadang-kadang tidak memahami perkataan istita'ah tu dengan makna yang kamil. Ya, kita ingat istita'ah tu dan tu ada. Ya, seperti mana kita nak makan, kita perlu sediakan
bahan, nak masak, ada masak dan sebagainya. Nak capai istita'ah ni Ustaz Hafiz, kita ada satu istilah yang tersebut dalam dunia Melayu, adat isti'adat. Apa dia tu? Persiapan yang mana kita kena buat persediaan awalan. Jika tidak, kita tak akan mampu untuk nak mencapai kemampuan untuk menunaikan haji dengan sempurna. Jadinya, untuk kesihatan yang berpanjangan, sepanjang berada di Haramain, di Malaysia ni kita kena didik diri dia. Saya nak kongsi satu pengalaman yang sangat berharga. Masya Allah, tabarakallah. Berlaku kepada ibunda kami, mudahan ayahanda, bonda dan adinda saya yang turut berhaji tahun lepas menonton ya. Ibunda saya Hajah Faridah binti Haji Mat Isa. Dia dari Malaysia, dia sebut mak ni sakit lutut. Itu. Jadi jemaah ni bila cerita tentang sakit lutut ni Ustaz, satu ketakutan yang akan boleh menyebabkan mimpi ngeri mereka. Sebab nak berjalan ke Masjidil Haram, sebab nak tawaf di Baitillahil Haram, sebab lagi nak sa'i bainas Safa wal Marwah, sebab lagi nak pergi melontar di Jamarat ya. Maka waktu itu kita gunakan segala kajian yang ada dan alhamdulillah kita punyai sekumpulan pakar yang mana mereka ini diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak pilih satu bahasa ya. Mereka ini equipped by Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu saintifik yang cukup hebat. Masya Allah. Cerita tentang ilmu dini ni, ustaz asatidzah kita ramai dah. Ramai dah. Yang boleh telah cernakan ayat-ayat Quran dan sebagainya. Jadi kita nak bawa yang kata makanan ini Nabi amalkan ya. Sebab kita tak mau agamis ataupun agamawan yang bahasanya seolah-olah menjual benda-benda ni atas nama agama, tak mahu. Ya. Sebab itu sahabat-sahabat kami di kalangan doktor, dia akan pesan, "Makcik, gula makcik naik. Makcik ni nak pergi haji ni, makcik banyak makan kurma sebab nak bagi kuat tubuh." Doktor tak salah, makcik tak salah. Yang salah siapa dia? Yang salah daripada mana asal usul kurma tersebut direndam dalam air gula. Allah. Sebab itu alhamdulillah yang terkini Kementerian Kesihatan Malaysia menganugerahkan Olive House dengan sijil pensijilan organik Malaysia. Allah. Kementerian Kesihatan Malaysia. Luar biasa tu Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Belum pernah dapat, orang lain dapat. Syarikat komputer belum lagi yang dapat. Belum. Dan organik ni dianugerahkan, diberi pensijilan ini. Kenapa? Karena telah melalui jalan-jalan ujian empirical. Yang mana tidak ditemui benda asing dan benda-benda yang bersifat sintetik dalam bahan kita. Jadi tubuh kita ni benda fitrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, memerlukan juga fitrah. Sebab itu Nabi sebut kulu zaita wadahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Kamu makan minyak zaitun. Jadi bahasa paling mudah Ustaz Hafiz dan penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bahasanya sumbat aja mak makan. Olivi power up mak makan. Setiap hari sesudu. Keajaiban berlaku, Masya Allah, tabarakallah, ketika saya bawa 2 kerusi roda. Ayah saya memang alhamdulillah Allah bagi kami anugerah ayah OKU sekarang ni. Ya. Mak, dia kata kenapa kerusi roda ada 2? Saya tak sebut untuk mak. Yang ni kena jaga Ustaz. Satu pesanan, bahasa-bahasa mulut ni kena jaga. Tapi kita kata mak, apa-apa hal kita telah pun ada isti'adah, persiapan kita. Betul. Sampai di sana saya tengok mak kata kita jalan kaki. Mak, okey. Habis Ustaz tawaf umrah. Habis selesai. Sa'i selesai. Allah. Yang lebih menariknya, dia berulang daripada khemah ke Jamarat. Dan bersesak-sesak, Masya Allah. Akhirnya dah selesai ibadah haji nak pergi ke Madinah. Saya tanya, mak, lutut mak sebenarnya? Alhamdulillah, dia kata. Sihat. Tak rasa langsung. Masya Allah, tabarakallah. Lebih dahsyat lagi di Madinah. Kita tak boleh pergi sekali. Laluan masuk wanita lain, laluan laki-laki lain. Apa yang dia buat, setiap hari dia akan minta izin ayah. Dia minta izin ayah. Dia kata dia nak pergi dulu. Bagi izin kat dia. Saya bisik dengan ayah saya. Cedah betul mak kita ni ayah. Alhamdulillah, tabarakallah. Jadi maknanya dalam kata lain berkat buah zaitun, buah-buah, dan lebih baik ada di packagingkan dengan kualiti yang tinggi. Itu Ustaz, sebenarnya. Kita nak tutup dengan doa kejap lagi Ustaz. Kita nak tengok promo esok siapakah tetamu istimewa kita. Alhamdulillah, Dr. Farid Rawi esok hari, insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita nak tutup dengan doa tadi dah janji sangat Ustaz. Masya-Allah. 2 minit Ustaz. Bismillah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Rabbal Bait ya Arhamar Rahimin. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في العام هذا وفي كل عام. اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon padamu di dalam taman syurgamu ini, ya Allah, dalam majlis ilmu ini, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa ibu kami yang telah kandungkan kami 9 bulan 10 hari, lahirkan kami dengan penuh susah dan payah, terkoyak rahimnya, ya Allah, bersimbah darah merahnya, ya Allah. Ampunkan ayah, insan pertama yang ajarkan kami kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, kenalkan kami dengan Rasulmu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, rezekikan kami untuk mengerjakan haji, berziarah ke rumahmu setiap tahun, ya Allah. Kami rindu, ya Allah, rumah yang Engkau muliakan, yang Engkau besarkan, yang Engkau agungkan, ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu malam ini, ya Allah, melihat keadaan wabak yang berlaku di saat ini, ya Allah, tolonglah, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam, ya Allah. Hindarkan wabak COVID-19, ya Allah. Ya Allah, sembuhkan yang sakit, ya Allah. Ya Allah, jauhi kami daripada jangkitan wabak yang merosakkan itu, ya Allah, yang akan mengganggu ibadah kami padamu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pelihara negara ini dari sebarang kerosakan, ya Allah, dari huru-hara, ya Allah, dari bencana yang menimpa, ya Allah, dari segala kemudaratan, ya Allah. Jadikan kami seperti firman-Mu, baldatun tayyibah wa rabbun ghafur, ya afu ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, ya Allah. Sampaikan rindu kami pada kekasih kami Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Izinkan kami sampai ke masjidnya, beribadah padamu di dalamnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim.